Dan tentu sebagai presiden saya pun sedih lah. Ya Datuk, terima kasih sudi luangkan masa dengan tim Harimau Melaya untuk first kali kita amat berbangga lah. Ini peluang saya rasa macam wishlist saya tu dah tertanda dapat interview Presiden bola sepak. Untuk first kali, Datuk pernah terfikir tak Datuk menjawat jawatan Presiden FAM dan dapat menyandang majlis tertinggi dalam FIFA? Saya memang pernah nyatakan dah sebelum ni bahawa untuk menjawat jawatan Presiden FAM dan juga sebagai ahli majlis FIFA ni memang saya tak terfikir dan saya tak mimpikan. Jadi mungkin atas sokongan banyak pihak sangat daripada mana federation ataupun mana-mana membuatkan saya berada di sini dengan semua. Jadi ini yang tak pernah saya impikan. Datuk, sebab Datuk masa majlis kesyukuran itu Datuk ada beritahu yang mungkin Datuk akan kurang masa di sini, akan banyak lebih masa di FIFA. Mungkin ramai fans yang mungkin, sebab Datuk juga membangunkan bola sepak Malaysia ni, mungkin siapa yang rasa Datuk akan handle yang kerja-kerja di sini kalau Datuk berada di sana nanti? Apabila you berada dekat FIFA, saya pun juga ada AFC sebagai EXCO, dah automatik. EXCO, AFC EXCO, dan juga sebagai AFF ASEAN sebagai EXCO juga, samping menjadi Presiden FAM. Hampir 50% kerja tu daripada Presiden sampai ASEAN sampai AFC FIFA ni memang sebahagian 50% tu adalah macam seiring. Mungkin 50% lagi ada sikit 30% berasingan FIFA, ada 30% dengan ni semua, dengan AFC dan juga dengan ASEAN. Jadi macam saya katakan bahawa saya cuba akan discharge sebaik mungkin dan saya punya EXCO saya lah ada timbalan dengan naib yang mereka memang memegang jawatan. Dan dalam zaman moden ni kita boleh buat video call dan banyak ada kerja dan saya perlu kena bahagikan masa yang sesuai untuk ini. Dengan ni. InsyaAllah saya akan cuba buat yang terbaik untuk bagikan masa ni. Okay, Datuk, mungkin ramai fan yang mengatakan ada tersengah dalam jawatan di Presiden FAM sendiri, yang tertinggi FAM ada individu yang berkaitan dengan kelab ada menyandang jawatan di presiden di jawatan FAM sendirilah, tak kisahlah jawatan mana-mana. Mungkin Datuk pernah terfikir tak mungkin satu hari nanti nak ambil orang yang tiada kaitan dengan kelab, mungkin membantu Datuk sendiri, mungkin sebagai sekarang ni famous YB Khairi Jamaluddin ke, maybe CEO MFL sendiri ke, untuk membantu Datuk. Tak nak ada kaitan dengan kelab di Liga Malaysia. Saya rasa untuk bagi sumbangan ni sesiapa pun boleh bagi sumbangan dengan bermacam-macam cara. Cara macam saya katakan baru-baru ni Tengku Menteri Johor jumpa saya. Dia kata dia nak bagi sokongan lebih pada saya. Dia nak tahu apa perkembangan saya dekat FIFA. Dan dia pun mengatakan untuk membantu more for the national team lagi. Dia tak nak ada jawatan dengan semua. Jadi perkara ni terbuka pada sesiapa. Jadi hanya dengan niat ikhlas dan lepas tu dengan apa bantuan dia nak bagi, terutama untuk pasukan kebangsaan. Jadi saya terbuka lah, maksudnya terbuka. Jadi sesiapa pun boleh untuk bantu. Untuk individu, dan kita nak ramai lagi orang yang boleh dapat membantu, especially pasukan kebangsaan. Okey Datuk, ini saya petik daripada CEO MFL sendiri, Mr. Stuart Ramalingam. Dia kata masa kita kalah di AFF 2021 tu dengan kalah yang agak teruk, Datuk sendiri dikecam sampai ada hashtag Amidin out semua. Stuart beritahu saya Datuk sendiri agak down lah macam tu, tapi Datuk tak melatah. Datuk tak keluarkan apa-apa kenyataan, tapi Datuk membuat kerja Datuk dan akhirnya kita layak ke Piala Asia secara merit setelah hampir 42-43 tahun. Mungkin Datuk boleh kongsikan momen ketika itu rasa down dia tu. Saya fikir itu antara momen yang paling terkesan. Macam saya katakan sebelum ni, apabila kita memegang jawatan tu, kita kena tahu dengan base dengan statut dan kita kena discharge kita punya duty. Jadi ketika kita tak layak ke semifinal di Singapura dengan Datuk semua, saya tahu semua banyak netizen yang marah pada saya, pada FM tu ni semua. Saya terima kecaman ni. Tapi saya berpendapat ketika itu saya tak boleh lari daripada kapal saya. Saya kena ambil sikap tanggungjawab dan saya akan perbaiki. Kerana proses untuk mana-mana presiden ataupun mana EXCO, dia ada proses dia. Macam saya kata banyak kali, saya akan pergi bila sampai masa dia. Jadi saya bukan seorang yang pengecut. Saya tahu apa yang saya buat dan penting niat saya untuk naikkan bola sepak Malaysia. Jadi dengan izin Allah SWT,
Jadi kita dapat layak ke Asian Cup dan kita buat yang terbaik untuk bola sepak. Kerana untuk menaikkan bola sepak Malaysia ni yang menjadi kesukaran pasal peminat dan juga netizen ni memikirkan bila kita nak layak ke World Cup. Banyak World Cup. Itu yang jadi mesej. Jadi kita perlu sedar di mana kita sekarang dan kita perlu yang pentingnya prestasi pasukan kebangsaan ini boleh meningkat dan terus meningkat dan konsisten. Maksud kalau jatuh pun kita jatuh sikit atau kita terus meningkat. Itu mustahil. Bila sampai satu masa kita boleh untuk menghidu untuk pergi Piala Dunia, akan sampai masa dia. Kalau kita lihat, kita sekarang berada nombor ranking 25, 24, 25 sekarang. Untuk kelayakan World Cup adalah 8+1 playoff pada 2026. Jadi 32 jadi 48. Kita perlu dalam tempoh 3-4 tahun ni untuk turun ke tangga ke-15 dengan untuk bersaing dengan bawah dengan 10. Kerana selalunya FIFA ranking ni hanya ranking dia, tapi kerana kita boleh challenge, kita boleh kalahkan awak 100, kita boleh dengan ni. Kita tak betul pun kita boleh kalah dengan 150 pun. Tapi sebenarnya ranking ni hanya penanda aras kedudukan, tetapi beza 20-30 poin sebenarnya tak ada beza. Jadi pentingnya kita perlu turun ke 15. Dari situ kita kena pergi the next step. Malaysia ni kena next step. Next step tu kita perlu dah boleh bersaing dengan Bahrain, Syria, Uzbekistan. Ni nama-nama ni saya kata. The top one kita belum lagi mampu. Ini dekat Asian Cup nanti kita akan jadi ujian kita pada Januari 27. Makna dia the first bowl, Korea, Japan, Syria, Arab Saudi, Iran dengan Australia ini top 5, top 6 semua. Jadi kalau kita nak menghidup kerana untuk layak ke final round semua, kita perlu another 10 point untuk jatuh untuk pergi 15. Dekat situ kita dah dalam golongan untuk boleh bersaing dengan seperti saya kata tadi macam Uzbekistan, Bahrain, Syria, Palestin dengan ni semua. Kerana tim-tim ni pun dah boleh menghidup kerana penambahan untuk pergi World Cup ni semua. Hanya masa yang akan menentukan dan juga pentingnya persembahan pasukan kebangsaan tu kena terus meningkat. Walaupun meningkat sikit tapi terus meningkat dan konsisten. Dan kita kena pergi hurdle ke tempat situ. Ke tempat nombor 15. Makna kalau 25 kita sekarang, kita kena pergi 15. Makna kita dah makna dia tim-tim yang macam bawah-bawah umur ranking 20 ni semua kita dah boleh lawan. Tapi kita pergi di situ kita dah boleh menghidu. Makna dengan ada luck sikit kita boleh ni semua. Bila masa dia mungkin ada 3-4 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 8 tahun lagi, 8 tahun 10 tahun. Mustahak dia prestasi pasukan kebangsaan tu kena terus meningkat dan kena konsisten. Tak boleh tiba kalah jatuh kita menang. Jadi dia kena konsisten dengan tim. Kalau kita kalah dengan Uzbekistan 2-1 okey, tapi fight okey dengan situ. Because the ranking tinggi. Tapi kita dah belajar, kita terus meningkat pelan-pelan. Jadi saya nampak bola sepak kebangsaan ni takkan pelik kalau kita boleh pergi jauh, tapi saya harap 5 tahun ni akan ada tanda aras kita nak tengok dia ke mana. Adakah dia jatuh balik ataupun dengan sana. Jadi saya rasa itu penting dia. Jadi itu perlukan komitmen ataupun sokongan daripada semua pihak. Sebab Datuk sendiri kata kita maybe 3-4 tahun lagi nak samakan level macam Uzbek ke, Kuwait ke, Mesir sekalipun kan. Tapi kalau kita tengok mungkin dalam masa terdekat ni ada tak Datuk nak buat perancangan untuk friendly ataupun persahabatan dengan lebih ranking, lebih tinggi pada kita. Sebab kita tengok Thailand sekarang ni pun baru-baru ni. Untuk ataupun kita kena step by step dulu lawan yang sama-sama kita. Okey, tentang perlawanan ni kita perlu akur dengan Coach Kim Panggul kerana dia ada formula dia. Saya nak perlu tegaskan formula dia. Mungkin dia nak lawan satu tim lemah match ni, satu tim yang kuat. Satu tim lemah by September Oktober terus dengan situ untuk preparation cup dia ada. Jadi ini more dengan technical. Saya rasa minggu depan kita akan panggil, nanti you orang boleh datang untuk interview dengan Under-23 dengan national team dengan technical director. Itu more technical. Jadi macam kita kata Turkmenistan dah confirm dengan kita match dan kita tengah ada 1-2 lagi maybe Yemen, kita ada few Syria dengan apa semua tengah confirmation. Dan untuk pesta mereka bulan 10 nanti di Bukit Jalil yang dah confirm ada 4 tim, Malaysia, India, Lebanon dengan Palestin. Itu nanti. Tetapi kita mungkin nak bring China dan satu lagi tim tu kita nak mainkan September. Jadi national teamnya unit yang Coach Kim Panggul tengah kita harap dah minggu depan kita boleh announce dengan ni semua. Tapi few team ni dah confirm. Nama-nama ni dah confirm. Lebanon, Palestin, India,
You boleh tengok dia punya ranking Turkmenistan, Yemen dan mungkin ada itu. Jadi nak tunggu finalize. Jadi kita akan pergi dan kita pun ada berminat Coach Kim untuk pergi lawan Europe punya yang bawah kategori 100 semua, tapi mereka tengah ada qualifies Euro macam Andorra, Azerbaijan, Kazakhstan, Kosovo dengan ni semua. Jadi ada sampai masa nanti kita akan lawan tim maybe November, December. Sebelum kita pergi ke Doha. Sebab Datuk, saya tahu mungkin ramai dah media tanya mungkin penjumpaan Datuk dengan TMJ baru-baru ni bersama Kim Panggul. Mungkin Datuk boleh sharekan, adakah itu satu orang tahu ni macam perjanjian lisan lah untuk membawa TMJ kembali sebagai pengurusan Datuk ada katakan sebelum ni? Pertama, saya dihubungi oleh tuanku untuk saya hadir. Pertama, agenda dia adalah untuk menanyakan khabar saya tentang pemilihan saya di Bahrain tempoh hari dengan ucap tahniah pada saya. Kedua, dia menyatakan tuanku tak berminat nak memegang apa-apa jawatan apa jawatan pengurus ke apa semua, tapi dia nak lebih committed lagi untuk membantu pasukan kebangsaan. Itu sajalah. Jadi dia nak membantu kalau di segi peralatan, dan dia offer di Stadium Sultan Ibrahim kalau Bukit Jalil ni apa tak elok, jadi go to facilities untuk dia tempat fizio dan juga stadium dia dan juga apa yang dia boleh bantu. Jadi itu antara perjumpaan dua perkara tu. Sebab ni kita ambil komen-komen pada fans-fans di Sabah dan Sarawak. Ramai kata mungkin orang macam dianaktirikan sebab jarang ada friendly ataupun perlawanan persahabatan di sebelah Semenanjung sana, di Sabah ataupun Sarawak. Mungkin Datuk ada perancangan ke untuk buat friendly di sana? Sebenarnya untuk March ni insya-Allah kita akan pergi Bukit Jalil dah tutup, kita akan pergi ke Johor. Jun ada kemungkinan kita main satu game di Johor dan kita akan pergi ke Terengganu atau Kedah atau Penang. September tim ni akan pergi 2 tim, Coach Kim Panggul akan pergi keluar. Mungkin Hong Kong, China dengan Chinese Taipei, tengah perancangan tengah ni semua. Oktober kita main mereka tournament di Bukit Jalil. Because Perbanas Stadium pun nak kita test dengan ground dengan pitch dia bila dah ready September. Mungkin November, Disember, memang planning saya untuk pergi. Sebenarnya nak pergi utara, Penang atau Kedah, nak pergi Terengganu atau Kelantan dan Sabah Sarawak. Itu perancangan. InsyaAllah tak tahun ni, tahun depan kita akan pergi. Okay, Datuk, ni saya tak tahulah betul ke tak, saya ada dengar-dengar daripada player juga masa kita tewas dengan Thailand di Piala AFF. Datuk pun rasa kecewa dan ada nangis bersama player, bersama coaching staff. Mungkin Datuk boleh sharekan momen tu lah. Sebab walaupun kita tewas tapi perkara komen-komen positif yang ramai suka perjuangan pemain-pemain kita pada masa tu. Bila kalah semua sedih lah. Dan tentu sebagai presiden saya pun sedih lah. Takkan saya pula suka. Jadi that moment secara spontan dengan apa. Dan memang saya sedih dengan doa. Saya ingat semua pihak sedih di dalam dressing room semua. Jadi kerana kita dah menang di Kuala Lumpur. Dengan moment dia, kita dah tengah looking forward untuk final. Tapi mungkin itu yang terbaik pemain dah buat, mungkin dengan apa semua, dan kita gagal. Dan sudah tentu kesedihan tu memang kita rasai lah.